KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Sukses SPM 2021 sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Ya, akan menemani adik-adik selama 1 jam ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana nak menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM. Dalam mata pelajaran pada hari ini, apakah mata pelajarannya? Kejap lagi Kak Eli kongsikan. Sebelum itu, sukanya Kak Eli ingatkan sempena bulan Ogos yang merupakan bulan kebangsaan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang bagi menandakan sokongan dan juga menanam sifat patriotisme dalam diri kita, juga tanda solidariti terhadap para atlet Paralimpik Tokyo 2021 yang sedang berlangsung sekarang ini. Sama-sama kita doakan agar para atlet kita dapat membawa pulang kejayaan yang lebih besar, insya-Allah. Baiklah, kita akan berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar kita untuk mata pelajaran yang menarik pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru. Itu dia Cikgu Hamzi kita yang saya rasa dah banyak kali kita berjumpa kan Cikgu? Ada beberapa kali. Beberapa kali juga dalam pelbagai program jugalah kan? Ya, betul. Dan hari ini Cikgu akan berada bersama-sama dengan kita dalam Sukses SPM 2021 ini bagi mengajar mata pelajaran perniagaan. Topiknya adalah pengurusan sumber manusia. Betul, Eli. Kalau dalam bahasa Inggerisnya yang biasa lazimnya kita dengar adalah human resources. Ya, betul. Jadi pada hari ini apa yang akan Cikgu kongsikan untuk tips yang akan Cikgu kongsikan dengan murid-murid hari ini? Okay, jadi saya harap murid-murid semua bersedialah untuk topik ni kalau ikutkan bab 1 tingkatan 5. Okay, pengurusan sumber manusia. Jadi murid-murid perlu bersedia untuk mempelajari apa yang ada dalam pengurusan sumber manusia dari sudut maksud, peranan, kepentingan dan ada banyak lagi lah. Tapi kalau nak tahu selebihnya, kena tengok rancangan ni sampai habis. Sampai habis. Sebab ada riasa-riasa dan tips-tips yang Cikgu nak kongsikan. Betul. Okey Cikgu, kita ke meja sakti kita ni sebab kita nak lakukan SOP. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, silakan. Baik, macam biasalah kita haruslah menjaga SOP kita. Penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter. Yes. Kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, saya akan mulakan sanitasi tangan saya dulu. Dan okey. dengan Cikgu ya. Terima kasih. Okey, kita dah jaga SOP, kita dah bersemangat dah ni dengan bulan kebangsaan ni pula. Betul, dan lagi. tambah pula dengan nak menjawab kertas peperiksaan SPM mata pelajaran perniagaan ni. Jadi kita nak berkenalan dengan murid-murid kita. Oh, ada murid-murid Adalah Cikgu. Askar-askar kita Cikgu. Yang bersemangat ni dalam talian sekarang ini. Mari kita bersama-sama dengan mereka dan berkenalan dengan murid-murid kita. Siapakah mereka ni? Okey. Ini semua murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Nogoi 9. Ada banyak tu. Ada banyak sekolah tu. Ada 3 sekolah Cikgu kan? Ada juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Besar dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Sendayan. Ya, betul. Wow, baik. Sekarang kita mulakan dengan adik daripada Sekolah Menengah Raja Jumaat dahulu, iaitu adik Nur Akila. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akila binti Ismaili. Boleh panggil saya Akila. Saya dari SMK Raja Jumaat. Okey, terima kasih adik Akila. Seterusnya Cikgu, kita ada adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat juga, iaitu adik Laili. Assalamualaikum. Nama saya Laili Mukarramah dari SMK Raja Jumaat. Boleh panggil saya Laili. Okey, terima kasih Laili. Dan seterusnya daripada sekolah yang sama, iaitu adik Tok Jin Ying. Maafkan Kak Eli kalau salah sebut nama. Tok Zin Ying. Tok Zin Ying. Okey. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Tok Zin Ying dari Sekolah SMK Raja Jumaat. Boleh panggil saya Tok. Tok Zin Ying. Okey. Kalau susah panggil Tok lah. Tok sahaja. Baik. Okey, terima kasih Tok. Dan ini dia sekolah daripada Tunku Besar, Ainur. Hai, salam sejahtera. Nama saya Ainur Batisha. Boleh panggil Ainur. Saya daripada SMK Tunku Besar.
Okey, manis orangnya. Terima kasih Aino. Dan seterusnya daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Seri Sendayan, Nur Syafiqah. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syafiqah Rafi Ahmad Azri. Boleh panggil saya Pika. Saya daripada SMK Bandar Baru Seri Sendayan. Terima kasih. Okay, sama-sama. Dan yang terakhir adalah adik Safia. Assalamualaikum semua. Saya Safia Umairah binti Zulhusni. Boleh panggil nama saya Safia aja. Saya dari SMK Bandar Baru Seri Sendayan. Okey, baik. Disebabkan kita punya mata pelajaran berkaitan dengan perniagaan, pengurusan. Betul. Jadi Kak Eli nak tanya juga kepada murid-murid dalam talian berkenaan dengan mata pelajaran ini. Kita mulakan dengan Laili lah. Boleh Laili? Boleh. Okey. Subjek perniagaan ni saya suka dari tingkatan 4. Saya bertekad untuk dapatkan A dalam mata pelajaran ni. Apa-apa tajuk pun saya akan cuba untuk fahami dengan baik. Apatah lagi tajuk PSM ini memang berkaitan terus dengan kehidupan pekerja. Dia buat singkatan terus PSM. PSM tu Pengurusan Sumber Manusia. Pengurusan Sumber Manusia. Okay, terima kasih adik Laili. Seterusnya saya nak tanya lagi seorang murid. Boleh cikgu? Boleh. Saya nak tanya adik... Kita ambil sekolah lain lah pula. Okey, boleh. Dari sekolah... Saya pilih dari sekolah menengah kebahasaan Tunku Besar. Okey, boleh. Okey. Adik Ainur, sebab nama dia macam nama best friend saya. Kawan baik saya. Senang ingat lah. Senang ingat. Okey, pada pendapat saya, topik ni menarik untuk dipelajari dan juga mudah untuk kita fahami. Kalau kita dapat kuasai bab ini atau topik ni dengan sungguh-sungguh, kita dapat skor A dan cemerlang dalam SPM nanti. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan ya. Okey, dah 2 buah sekolah. 2. Sekarang yang ketiga pula. Bandar Baru Seri Sendayan pula lah. Bandar Baru Seri Sendayan. Kak Eli nak pilih. Kejap, dia ada 2 orang kan? Nur Syafiqah. Ya saya. Okey. Pada pendapat saya, topik ni mudah untuk saya sekolah dalam peperiksaan SPM kerana ia berkaitan dengan seseorang pekerja dalam kehidupan. Okey. Hebat jawapan dia cikgu. Betul. Kalau ikut jawapan dia tu masih berada di atas-atas di awang-awangan lagi lah. Sebab dia tak belajar dengan khusus lagi. Okey. Tapi saya rasa lepas dia belajar ni, dia akan jawab lebih mendalam terperinci lagi. Terperinci lagi. Baik. Tapi itulah bila kita menjawab dengan terperinci, pastinya murid-murid dan juga saya sendiri nak tahu juga objektif untuk mata pelajaran dan pembelajaran kita pada hari ini apa dia cikgu? Kalau ikut objektif pembelajaran kita ni, kalau boleh saya tunjuk ke sini? Boleh, sila cikgu kena beri slide ke? Ada. Boleh, silakan. Dalam paparan untuk tajuk kita hari ini, di akhir sesi ini, apa yang murid-murid perlu dapatkan ialah yang pertama, menyatakan definisi pengurusan sumber manusia itu dan juga kepentingannya lah. Seterusnya ialah berkaitan menjelaskan peranan. Peranan pengurusan sumber manusia. Jadi murid-murid dia kena beza antara kepentingan, peranan, ada topik yang berbeza tu. Supaya dia tahulah apakah jawapan yang sepatutnya dia nyatakan. Dan seterusnya, satu lagi berkaitan menghubung kait kemahiran kebolehkerjaan. Sebab biasanya dalam sesi temuduga kita akan lihat berkaitan kemahiran kebolehkerjaan bagi seseorang pekerja tu untuk melayakkan dia dapat kerja. Itu yang pelajar semua perlu tahu. Murid-murid perlu tahu untuk hari inilah. Baik, menarik. Saya sendiri pun tertarik juga nak belajar sama-sama, terutamanya bila cikgu nak kongsikan sendiri tips bagaimana nak menguasai menjawab kertas peperiksaan SPM ni. Okey, kita nak berehat seketika cikgu. Boleh. Kita nak buat persiapan dan persediaan untuk belajar sama-sama dengan cikgu hari ini. Jadi kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Hamzi, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar dan menguasai bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan untuk mata pelajaran perniagaan. Baik, Cikgu, kalau perniagaan dulu saya tak pernah dengar zaman saya lah. Kalau Eli cakap tak pernah dengar tu, betul lah. Kalau Eli kata pernah dengar zaman sekolah dulu, nampak tipu tu. Nampak? Alah, tak nampak muda ke? Kenapa Cikgu? Masih dah bertukar ke daripada dulu kelas apa dulu? Dulu perdagangan kan. Perdagangan. Dan mata pelajaran perniagaan ni baru je diperkenalkan untuk pelajar SPM bermula SPM 2018. Jadi mereka ni calon SPM calon yang keempat. Ya. Tahun yang keempat lah. Tahun keempat. Baik. Okey, Cikgu boleh teruskan apa yang akan kita belajar pada permulaan ni sekarang. Okey, jadi tajuk yang kita nak bentangkan hari ini, yang kita nak ceritakan untuk murid-murid semua. Kenapa saya pilih tajuk ni? Kita tengok dulu kekerapan soalan SPM yang biasanya ditanyalah. Kalau kita melihat pada SPM 2018, kertas 1 ada 4 soalan daripada tajuk pengurusan sumber manusia. Diikuti dengan kertas 2 ada 4 markah. Pada tahun 2019, kertas 1 ada 2 soalan lah. Dan kertas 2 ada 6 markah. Jadi, untuk kita dapatkan cemerlang keputusan SPM tu, kita tak boleh anggap jumlah ni satu jumlah yang kecil lah. Sebab bila kita kuasai, sebab tajuk ni memang seperti kata murid-murid tadi, dia berkaitan kehidupan seharian kita. Berkaitan mungkin ayah bekerja, mak bekerja, jadi benda tu sangat berkaitan. Jadi daripada situ, dia senang untuk kaitkan dengan jawapan. Sepatutnya kalau topik ini ditanya, murid-murid ni sepatutnya dia tak salah lah. Dia boleh jawab dengan baik. 2020 minta maaf lah sebab soalan tertutup kan. Tak dapat ditunjukkan lah dalam situasi sekarang kan. Apa-apa pun saya harap semua murid telah bersedia lah untuk kita pelajari topik hari ini. InsyaAllah. Okey. Pernah ke kita belajar? Saya nak tanya murid-murid saya ni. Pernah ke belajar topik urusan sumber manusia sebelum ni? Ada ke murid-murid saya pernah belajar topik ni? Cikgu nak tanyakan kepada siapa? Ya, Cikgu. Oh, Safia. Ya, Safia. Ya. Pernah, Cikgu. Saya rasa masa tingkatan 4 ada belajar tentang sumber manusia dalam bahagian-bahagian fungsian. Betul kan, Cikgu? Okey, Safia. Terima kasih. Alhamdulillah. Walaupun dalam PDPR, pembelajaran secara dalam talian, pelajar murid masih ingat lagi lah apa yang dipelajari masih tingkatan 4. Betul. Daripada 11 bahagian fungsian yang kita pelajari masih tingkatan 4, ada satu bahagian disebut sebagai bahagian pengurusan sumber manusia. So ini kira macam kesinambungan daripada topik tingkatan 4, kemudian dikhususkan dalam satu bab untuk tingkatan 5. So saya rasa pelajar semua tak ada masalah lah untuk tambah lagi ilmu dia berkaitan pengurusan sumber manusia. Okey. Seterusnya, kita tengok definisi. Definisi pengurusan sumber manusia. Macam tadi Eli ada sebut berkaitan human resource kan. Itu dalam bahasa Inggeris ni lah, berkaitan pengurusan sumber manusia. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam pengurusan sumber manusia ni? Kita tengok definisi. Definisi pengurusan sumber manusia merupakan satu usaha membangunkan tenaga kerja ataupun pekerja yang ada tu dalam organisasi untuk menarik, merekrut dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Dalam situasi sekarang ni, setiap pihak dalam pengurusan sumber manusia ni, kita nak dapatkan pekerja-pekerja yang bagus. Pekerja yang bagus, dan apabila pekerja yang bagus ni dah datang ke tempat kita, kita perlu kekalkan dia, tingkatkan kualiti yang ada lah. So daripada definisi ini, sebenarnya kita dapat tengok dia punya kepentingan. Kepentingan. Daripada definisi, pentingnya murid hafal definisi ni sebab daripada definisi dia boleh huraikan kepada kepentingan ataupun peranan. Tak percaya nanti kita tengok apakah isi dalam kepentingan dan peranan. Okey, saya teruskan. Definisi pengurusan sumber manusia memberi kepentingan pengurusan sumber manusia. Sebab tajuk ni ialah bab 1 tingkatan 5. Murid-murid dah pelajari pada awal tahun lagi. Jadi ini sebagai satu pengulangan ataupun peneguhan kepada topik ini. Saya pernah memberi tips kepada murid saya bagaimana nak menghafal kepentingan pengurusan sumber manusia. Sebab murid saya rajin Jumaat ada 3 orang kat sini. Saya nak tengok boleh ingat ke tak boleh ingat. Saya nak tanya, Akilah, apakah contoh akronim yang saya ajar ketika menghafal kepentingan pengurusan sumber manusia? Kalau tak salah saya, cikgu lanjut pelajaran ke tingkat master. Eli dengar tak dia cakap? Cikgu
Melanjutkan pelajaran ke peringkat master. Dia kata cikgu lanjut pelajaran ke peringkat master. Okey. Jadi maksud cikgu yang lanjutkan pelajaran itu? Jadi dia ingatlah walaupun saya tak sambung master lah, minta maaf lah kan. Saya tak larat pun. Tak apa cikgu, tak ada masalah pun. Okey, jadi Akilah dia ingat tips ni, cikgu lanjut pelajaran ke peringkat master. Sebab bila sebut kepentingan, ini akronim yang saya minta pelajar saya hafal. Kenapa? Ini sebab dia senang ingat. Walaupun saya kata saya tak sambung master tau, tapi kamu anggaplah saya sambung master. Okey. Kenapa? Cikgu ni memastikan pekerja sentiasa mencukupi. Kepentingan pengurusan sumber manusia memastikan pekerja sentiasa mencukupi. Yang kedua, menyediakan pekerja dengan latihan ataupun kursus yang terkini. L kan? Okey, yang ketiga, pelajaran ni pengagihan pekerja. Pengagihan pekerja tu ikut kemahiran, pengagihan dengan berkesan. Bukan kita suka-suka hati letaklah pekerja ni. Yang keempat, kebajikan pekerja dijamin ataupun pekerja punya kebajikan dijaga dengan baik. Macam Ellie lah, nak kerja kat mana-mana pun kita kena tahu apa faedah yang kita dapat jika kita bekerja kat satu tempat tu. Seterusnya, prestasi pekerja dipantau dari semasa ke semasa. Ya, kita ada penilaian daripada kita punya majikan. Kalau dalam cikgu pun ada penilaian setiap tahun bagaimana prestasi. Seterusnya, master ni memotivasikan pekerja sepanjang perkhidmatan. Semua 6 ni ialah berkaitan kepentingan pengurusan sumber manusia. Sumber manusia akan menjaga perkara-perkara ini untuk mengekalkan pekerja yang baik dalam sesebuah organisasi. Maksudnya itu adalah kata kunci bagi betul. Ingat Kata kunci sebabnya Ali, dalam soalan SPM dia boleh tanya kepentingan, dia boleh tanya peranan. Jadi murid perlu bezakan soalan tu minta apa. Jadi kalau murid saya dah cakap, kalau berkaitan kepentingan, ini dia punya akronim untuk you hafal. So mesti buat ayat yang lengkap lah. Tak bolehlah kata cukup je. Mesti buat ayat yang lengkap lah. Okey. Baik. Okey, ini selesai kepentingan. Saya rasa tak ada masalah. Semua murid boleh hafal dengan baik. Bagaimana kata kunci ni boleh membuat ayat yang lengkap. Okey, seterusnya berkaitan peranan. Ada banyak ayat peranan sumber manusia ni. Kita pergi satu persatu. Yang pertama peranannya ialah keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Rekrut pekerja tu maksud berkaitan pengambilan pekerja lah, pengambilan pekerja. Teknik dan proses pemilihan, kriteria yang sesuai. Dalam pemilihan kita perlu ada temuduga untuk melihat kemahiran ataupun keupayaan pekerja kita itulah. Seterusnya, deskripsi tugas yang jelas. Deskripsi tugas. Ellie, deskripsi tugas. Ellie tahu deskripsi tugas. InsyaAllah. Okey, saya tanya murid saya. Okey, Zingying. Tok Zingying. Awak faham ke? Awak faham ke perkataan deskripsi tugas tu apa? Deskripsi tugas ini macam skop tugas yang perlu kita lakukan ke, cikgu? Okey, Zingying. Okey, bagus. Sekurangnya kamu fahamlah sebab dalam sesi pengajaran ada sesetengah perkataan tu murid kita tak faham tau. Jadi memang saya kena tanya, adakah dia faham perkataan deskripsi tugas tu? Seperti yang dikatakan oleh Zingying, deskripsi tugas tu berkaitan skop tugas ataupun pembahagian kerja yang perlu dilakukan lah. Jadi apabila kita dah diterima masuk satu pekerjaan tu, kita mesti tahu apakah skop tugas yang kita akan lakukan. Tak adalah kita kata, okey saya terima tugas ni cik. Lepas tu esok datang kerja tak tahu nak buat apa. Kita perlu tahu yang tu. Seterusnya, berdasarkan KPI ya cikgu? Ellie dah pergi saya punya peranan tu, dah peranan yang seterusnya tu. Alamak, sorry. Nampak pandai kat situ. Okey, sabar nanti saya minta. Belum lagi. Okey, seterusnya penawaran kontrak yang jelas. Maksudnya penawaran kontrak yang jelas. Apabila dalam penerimaan kerja tu, kita dah tahu berapa peruntukan gaji untuk kita, berapa cuti yang diberikan. Itu perlu tahu dalam penawaran kontrak pekerjaan. Okey, yang kedua peranannya membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Ya, sasaran yang Ellie sebutkan tadi. Iaitu mewujudkan semangat berpasukan untuk capai matlamat dan KPI. Iaitu indeks pencapaian utamalah, Key Performance Indicator. Biasa kita dengar KPI kan? Key Performance Indicator tu maksudnya dalam sesebuah organisasi tu ada yang perlu dicapai. Jadi kita perlu dalam satu pasukan tu untuk merealisasikan impian matlamat organisasi itu, kita perlu bekerjasama untuk mencapai KPI yang Ellie sebutkan tadi itu. Okey, yang kedua. Dan yang ketiga, berkaitan prestasi pasukan. Tadi apabila dah bekerjasama, memberi kemahiran, bekerjasama dalam meningkatkan matlamat organisasi,
kita nilai prestasi pasukan ini di mana ia akan mempengaruhi kuantiti dan kualiti produktiviti. Meningkatkan prestasi motivasi melalui latihan. Prestasi pasukan ni perlu dilihatlah supaya bukanlah hanya seorang individu sahaja yang bekerja. Kita perlukan melihat satu tim, satu pasukan tu untuk mencapai objektif yang diterapkan melalui prestasi pasukan ni. Okey, daripada prestasi pasukan ni, kalau tengok ayatnya ialah berkaitan motivasi dan kursus. Itu dah sampai kepada peranan yang seterusnya. Peranannya berkaitan latihan peningkatan kemahiran. Mana-mana organisasi pun dia ada menyediakan latihan dan kemahiran ni. Macam Ellie sendirilah saya tanya. Ellie terlibat dalam bidang pengacaraan ni dah berapa lama? Alhamdulillah baru 11 tahun kot. Oh, baru 11 tahun. Dengar tu murid-murid saya, baru 11 tahun 11 tahun tu baru tau. Okey, jadi kalau baru 11 tahun, apakah latihan ataupun kursus yang pernah Ellie sertai bagi meningkatkan kemahiran ni? Kalau secara peribadinya, saya hanya rujuk kepada pengacara yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Saya tanyakan kepada mereka dan bagaimana mereka mengendalikan sesebuah program itulah. Jadi perlu ke Ellie berlatih depan cermin ke apa? Ada, kalau diperlukan saya akan lakukan perkara tersebut lah. Kalau dia memang betul-betul memberi tekanan supaya saya dapat membuat persiapan yang lebih rapi, saya perlu buat lakukan. Baguslah Ellie. Apa yang Ellie buat tu memang untuk meningkatkan kemahiran yang ada lah. Sebab apa? Latihan-latihan ini perlu dilakukan secara berterusan ataupun berkala ikut kesesuaian, dan latihan sambil bekerja pun boleh. Latihan sambil bekerja maksudnya dalam kita nak jimatkan orang untuk keluar kursus jauh-jauh ke, dalam tempoh bekerja ni pun saya rasa pun Ellie pun dah banyak melakukan latihan sambil bekerja lah kan. Maksudnya macam saya akan tanya juga kepada penerbit-penerbit tentang apa orang kata feedback atau respons mereka terhadap hasil kerja saya, sebab kita tak tahu apa yang kita lakukan. Jadi orang yang nampak mereka yang akan mengadili. Betul. Jadi kadang-kadang mungkin ada latihan yang disediakan, mungkin pihak swasta yang sediakan, majikan boleh sediakan latihan ataupun latihan daripada pihak luar, majikan hantar untuk meningkatkan kemahiran. Tak adalah kita biarkan pekerja kita pada tahap yang sama je. Okey, seterusnya membentuk perseteruan kerja yang positif dan harmoni. Ini sangat penting sebab apa? Walaupun tempat kerja kita tu jauh, tapi kita sangat pentingkan ni. Kita nak suasana kerja tu positif dan harmoni. Sebab tu kita tengok ada kawan-kawan kita yang sanggup berulang kerja jauh, tapi pada masa yang sama dia enjoy je kat tempat kerja. Dia seronok berada di tempat kerja. Sebab apa? Hal tersebut boleh mengurangkan tekanan. Ialah buat apa kita nak berada dalam tekanan. Sebab tu kalau kita tengok berada dalam tekanan tempat kerja ni, hasilnya tak memuaskan dan kita pun berada dalam keadaan yang tak baik. Apabila kita bekerja dalam keadaan yang puas hati, tak ada tekanan, benda ni akan menjana idea baharu dan membina hubungan lebih baik dengan pihak luar. Macam situasi sekarang Ellie kan, kita tengok dalam tempoh semua terpaksa duduk di rumah, kurangkan pergerakan. Kita boleh lihat satu kolaborasi yang baik KPM dengan Media Prima menjalankan program TV pendidikan ni. Contoh program Didik TV kan. Jadi saya rasa kolaborasi ini sangat baik dan menjana banyak idea-idea baru. Boleh tengok banyak slot yang disediakan dalam program Didik TV. Ada Teroka, ada Teras, ada Sukses, Mahir, Aktif dan sebagainya. Betul Ellie? Betul. Ellie pun dah banyak mengacara banyak program dah kan? Itulah Alhamdulillah. Setakat inilah. Jadi apabila situasi ini berlaku, hubungan dengan pihak luar tu dapat dijaga dengan baik. Macam sekarang pihak Media Prima dengan pihak guru-guru KPM. Bagaimana urusan dilakukan sebelum slot hari ini. Macam slot hari ini pun saya dah tahu sebulan lebih. Jadi adalah perancangan rapi daripada pihak Media Prima supaya para guru bersedia dengan baik. Walaupun bila sampai dekat sini nervous tu, cemas tu tetap ada lah kan. Itu semua orang cikgu akan rasa benda sama. Ya. Jadi pentingnya ada perseteruan kerja yang positif dan harmoni. Okey. Seterusnya, pemantapan budaya profesional. Dah lama murid saya diam ni, kejap lagi saya nak tanya ni. Pemantapan budaya profesional.
berkaitan dengan amalan kerja beretika, berintegriti dan mengutamakan kecemerlangan, Eli. Okey, cikgu saya nak tanya. Sebab kat situ ada tulis beretika, berintegriti dan kecemerlangan. Okey. Yang berintegriti tu yang saya tak faham tu apa maksudnya? Asyik saya bercakap je kan. Kita suruhlah murid yang ada tahu. ni. Mana-mana murid nak bagi tahu Kak Eli apa yang kamu faham tentang berintegriti. Siapa nak jawab? Siapa jawab pula? Cikgu saya. Lain. Cikgu saya. Saya yang cikgu. Awak murid. Okey. Silakan. Maksud integriti ialah mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap sesuatu tugas. Okey, saya rasa tu boleh difahami dengan baik. Maksudnya seseorang yang berintegriti itu dia mempunyai satu tanggungjawab yang tinggilah terhadap satu tugas yang diberikan. Kalau kita sebut pekerja yang berintegriti, kita tak perlu nak nafikan apa-apa lah. Maksudnya dari sudut hasil kerja, dari sudut dia punya kedatangan ke tempat kerja, kita tahu dia memang sangat baik. Okey. Jadi apabila murid menjawab tentang pemantapan budaya profesional ni, boleh juga tulis dalam jawapan contoh-contoh berkaitan. Okey. Contoh kalau saya senaraikan di sini, contohnya ada pihak-pihak organisasi menjalankan total quality management, zero defect, 5S, Kaizen. Kaizen ni semua budaya daripada Timor yang bermaksud penambahbaikan berterusan. Tapi yang famous, yang popularnya Eli, 5S ni. 5S. Eli pernah dengar 5S? Tak pernah. Tak pernah. Saya nak tanya murid juga 5S. Dia belajar di sekolah 5S. Saya nak tanya, siapa yang boleh bagi tahu kepada kita semua apa yang kamu faham tentang konsep 5S? Okey cikgu, saya try Safia, Okey. cuba. 5S ni cikgu nak dalam bahasa apa dia, sebab dia ada dua bahasa, satu Alamak, Jepun, Eli. satu bahasa Melayu. Hebatnya dia boleh bagi kita pilihan tau. Dia tanya saya Jepun atau bahasa Melayu. Kalau dia sebut bahasa Jepun, nanti saya kena explain, saya kena terangkan balik. Safia bagi bahasa Melayu terus Bahasa Melayu lebih mudah lah. Okey, so yang pertama kan ada 5. Yang pertama sisir, yang kedua susun, ketiga sapu, yang keempat seragam dan yang kelima sentiasa amal. Betul ke cikgu? Saya rasa betul tu. Nampak confident kamu jawab tu. Nampak yakin tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Betul lah. 5S yang disebutkan oleh Safia tu. Maksudnya, sekarang kalau kita lakukan perkara ni di tempat kerja, dia sebenarnya akan mendorong pekerja tu untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Sebab kadang-kadang kita lihat budaya-budaya ni memang memberi tekanan, memberi tekanan kepada pekerja lah. Tapi sebenarnya matlamat organisasi tu perlu diutamakan. Kenapa kena buat begitu? Jadi kalau murid-murid pun gunakan konsep ini dalam pembelajaran pun, sebenarnya dia dapat aplikasi dengan baik lah benda ni. Boleh saya teruskan untuk peranan seterusnya, Ali? Silakan cikgu. Okey, peranan seterusnya berkaitan menggalakkan kreativiti dan inovasi. Pengurusan sumber manusia menggalakkan kreativiti dan inovasi, iaitu menggalakkan pembangunan bakat pekerja. Saya nak tanya dengan murid, sebab perkataan kreativiti dan inovasi, ada murid anggap benda yang sama. Okay, jadi kita lihat jawapan daripada murid yang tunggal lah kat sini. Ada Tengku Besar tampil ni, ada seorang. Okay, boleh okey, siapa? Ainur, boleh tak Ainur, bezakan antara kreativiti dan inovasi ni? Okey, kalau kreativiti, setahu saya benda yang benda yang mereka ataupun dicipta untuk macam Macam mana? lain daripada lain lah. Okey, Cipta daripada yang lain daripada yang lain. Okey, lain daripada lain. Inovasi? Okay, kalau inovasi, benda tu dah ada, cuma kita ditambah baikkan lagi. Betul cikgu? Macam mana Kak Eli, betul ke jawapannya? Kalau inovasi mungkin dia betul menambah baik, tetapi dia lebih lebih dikreatifkan lagi macam. Tak apa, kalau Eli tak berapa yakin jawapan tu, saya kita boleh. yakin, tapi saya rasa betul kan cikgu jawapan? Kalau Eli tak yakin, kita boleh dengar jawapan selepas ni. Oh, baik. Kita nak berehat seketika cikgu. Okey. Okey, kita kembali selepas ini dengan jawapan yang lebih tepat daripada Cikgu Hamzi sendiri. Jadi teruskan menonton Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Hamzi, di mana tadi kita sedang belajar bagaimana nak menguasai menjawab kertas peperiksaan mata pelajaran perniagaan. Topiknya adalah pengurusan sumber manusia. Okey Cikgu, tadi Cikgu ada kongsikan tentang peranan pengurusan sumber manusia dalam perniagaan dan soalan tentang inovatif tu bagi saya dan juga Safia, Ainur. Menjawab tentang inovatif tu berkaitan penambahbaikan dan juga lebih kreatif sikit daripada sebelumnya. Betul ke? Okey, jadi macam Eli kata lebih kreatif sikit tu, kalau murid saya jawab dalam peperiksaan, saya tak bagi ulang perkataan kreatif tu dalam jawapan. Itu dia tak menjawab soalan. Jadi kalau nak jawab tentang kreatif tu, mencipta sesuatu yang baharu. Ataupun seperti Ainur sebut tadi, mencipta sesuatu yang lain dari lain. Itu kreatif. Manakala inovasi itu ialah menambah baik produk yang sedia ada kepada yang lebih baik. Yang biasa kalau kita nampak Eli, tayar yang biasa kita buat kat rumah tu, kita buat pasu bunga. Okey. Tayar tu kita boleh buang je, tapi tayar tu diinovasikan untuk jadi pasu bunga, nampak cantiklah sikit. Okey, itu contohlah. Jadi dalam menggalakkan kreativiti inovasi ni, ada juga organisasi yang menyediakan sumber pembiayaan untuk pekerja dia melanjutkan pelajaran ke ataupun pergi menyertai sebarang kursus, dan ini semua memang untuk memantapkan pencapaian organisasi. Okay, saya pergi kepada peranan yang seterusnya, Eli. Peranan yang ke-8, pemberian insentif yang munasabah. Insentif maksudnya ganjaran. Ganjaran ini diberikan sebagai penghargaan untuk mengekalkan prestasi supaya boleh setia dekat dalam sesebuah organisasi. Okay. Seterusnya, ada juga organisasi yang menyediakan skim kesihatan dan keselamatan yang bersesuaian dengan kebajikan pekerja. Eli pun rasanya ada kan ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh majikan. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Kadang-kadang ada majikan yang bagi duit raya dan macam-macam lagi penghargaan yang diberikan lah. Okay, yang terakhir sekali peranan. Semua sekali 9 peranan berkaitan pemberhentian pekerja. Dalam situasi sekarang ekonomi, dalam keadaan ekonomi yang tak stabil, kita boleh lihat ada pekerja yang diberhentikan tanpa rela. Terpaksa diberhentikan. Jadi kalau pekerja ni diberhentikan tanpa masalah, tanpa kerelaan, adakah mereka ni diberhentikan begitu saja? Saya nak tanya murid saya, kalau pekerja ni diberhentikan begitu saja, adakah apa-apa yang dia dapat faedah? Akilah angkat tangan. Akilah. Pekerja akan diberikan pampasan atau ganti rugi yang setimpal. Betul. Diberi pampasan ataupun ganti rugi yang setimpal lah. Sebab apa? Dalam kaedah pemberhentian pekerja ni ada sistem, ada kaedah persaraan. Biasa persaraan ikut umur. Sukarela memang dia nak berhenti, tindakan disiplin ataupun pemecatan. Tindakan disiplin ni memang tak ada apa-apa faedah kepada pekerja tersebut lah. Malah dia akan memberi faedah lagi kepada organisasi tersebut. Okey. Pampasan yang sesuai seperti mana yang disebutkan oleh Akilah tadi. Dan akhir sekali, dia boleh mengelakkan pembaziran sumber pekerja. Mana pekerja-pekerja yang kita lihat tidak mempunyai kualiti, tak mempunyai standard yang sepatutnya, mungkin akan dikenakan kaedah penempatan kontrak yang bersesuaian lah. Tapi kalau yang bersara, biasanya kalau dalam kakitan kerajaan yang bersara mungkin pilih skim persaraan, dapatlah bulanan, pencen bulanan kan. Okey, ini berkaitan pemberhentian pekerja. So daripada kepentingan peranan sumber manusia, kita akan pergi ke satu lagi topik berkaitan kemahiran kebolehkerjaan. Okey, di sini kalau Eli nampak dan murid-murid penonton semua nampak, berkaitan satu jawatan kosong. Saya tak nak terangkan lebih lanjut isi kandungan jawatan kosong, tapi maksudnya berkaitan kemahiran kebolehkerjaan ni kita kaitkan dengan sesi temu duga yang akan dijalankan. Tapi kemahiran kebolehkerjaan, apa sebenarnya maksud kemahiran kebolehkerjaan ni? Minta seorang lagi murid saya untuk bagi tahu. Dia angkat tangan. Syafiqah. Saya. Okey. Kebolehkerjaan ini boleh didefinisikan sebagai kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh seseorang pekerja lah. Okey. Kita lihat sama ada jawapan yang diberikan Syafiqah tu betul ke tak betul berkaitan kemahiran kebolehkerjaan. Kita tengok rumusan keseluruhan. Kemahiran kebolehkerjaan saya senaraikan sini ada 5. Kalau murid-murid di rumah pelajar tingkatan 5 tengok dalam buku teks, dia ada 2 muka surat yang menceritakan tentang kemahiran kebolehkerjaan. Muka surat yang pertama tu dia senaraikan 7 kemahiran kebolehkerjaan. Tapi yang saya nak terangkan di sini ni berkaitan apa yang memang ada dalam huraian sukatan pelajaran lah. Okey, ada 5 di sini, 7 murid-murid boleh tengok dalam buku teks.
Okey, yang pertama kelayakan yang bersesuaian. Jawatan yang nak dimohon ni mesti kita ada kelayakan yang bersesuaian lah. Kalau kelayakan minimum diploma, diploma lah sekurang-kurangnya. Kalau kamu ada SPM je, tak payahlah kita pergi cuba. Memang kita tak akan dapat. So yang kedua berpengalaman. Tengok apakah pengalaman yang diminta di sini. Minimum 2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan. Minimum 2 tahun berpengalaman. Ada pengalaman. Kemudian yang ketiga, berpengetahuan tentang produk. Maksudnya, jika dalam temu duga ditanya tentang apa kerja yang awak nak buat ni, kita boleh jawab. Kita tahu apakah pekerjaan yang kita nak lakukan tersebut. Seterusnya, seperti terus 4 dan 5, berpengalaman dalam industri, keberkesanan mencapai sasaran. Biasanya dalam temu duga, berpengalaman industri ni lebih bagus daripada yang berpengalaman. Mungkin dia ada pengalaman bekerja, tapi pengalaman bekerja dia tu tak berkaitan dengan industri dia. Jadi mungkin kita akan daripada 2 orang ni kita akan buat pemilihan lah. Dan last sekali berkaitan keberkesanan mencapai sasaran. Okey, jadi bagaimana pekerja tu boleh membantu organisasi tersebut untuk mencapai apa yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Saya rasa tajuk kita hari ini dah 3 daripada definisi, kepentingan, dan peranan. Dan akhir sekali berkaitan kemahiran kebolehkerjaan. Rasanya kita dah boleh test ni. Boleh uji minda ni. Uji minda, cikgu. Okey, baik. Saya tak sabar nak tengok kita nak uji minda murid-murid kita ni. Betul. Baik, jadi untuk sesi uji minda ni kita minta murid angkatkan jawapan lah. Dia tulis kat kertas ke untuk dia jawab soalan. Saya rasa Eli, kita tak payah semua Eli. Sebab ada soalan ni ada banyak ni. Oh ya ke? Jadi kita kena pilih? Pilihlah. Okey, contoh macam soalan 1. Nanti Eli pilihlah 2 orang. Okey, soalan boleh. 2 macam tu seterusnya. Boleh. Okey, soalan pertama. Eli nak pilih siapa ni Eli? Okey, saya rasa saya nak pilih nama yang sama dengan kawan baik saya. Okey. Ainur dan juga Tok. Okey, boleh tak kita minta Tok bacakan soalan? Soalan pertama. Boleh. Bagaimanakah pengurusan sumber manusia dapat menjaga kebajikan pekerja? Okey. Jadi, apakah jawapan Tok dan Ainur? A, B, C, D. A, melaksanakan program induksi. B, menyediakan skim latihan kemahiran. C, menyediakan kemudahan klinik panel. D, melaksanakan prinsip pengkhususan tugas. Angkatkan jawapan sekarang. Okey, Tok menjawab C, menyediakan kemudahan klinik panel. Ainur? Jawapan Ainur? Okey. Ainur pun menjawab C juga. Okey, kita tengok adakah betul jawapannya? Ya, betul. Betul. Tahniah. Tepat sekali. C, menyediakan kemudahan klinik panel berkaitan kebajikan pekerja. Jadi murid di sini pun kertas, walaupun dia jawab kertas 1, apabila dia buat dalam kertas 2, dia menjawab kebajikan pekerja, dia boleh sertakan contoh. Contohnya menyediakan klinik panel untuk pekerja. Dapatlah markah. Okey, 2 markah untuk setiap seorang lah kan. Okey, soalan kedua. Okey, Eli kita pilih lagi Eli. 2 orang Eli. Baik, saya rasa saya nak pilih Laili dan Syafika. Okey, Eli boleh bacakan soalan? Boleh cikgu, saya bacakan ya. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan kepentingan pengurusan sumber manusia? Okey. Kata kuncinya adalah kepentingan. Jadi jawapan Laili dan Syafika boleh angkat sekarang. Adakah A, membentuk persekitaran, B, pemantapan budaya, C, menggalakkan kreativiti dan D, pengagihan pekerja? Tak apa, salah tak apa. Sebab sama-sama belajar cikgu. Baru kita tahu kesilapan kita tu. Okey, angkat jawapan. Okey, boleh? Laili dan juga Syafika, 1, 2, 3. Syafika jawab D. Laili boleh angkat je jawapan? D juga. Okey. Adakah betul jawapan D? Berkaitan kepentingan. Betul. Betul. Inilah kepentingannya akronim tadi tu. Ingatkan lagi akronim tu apa? Akronim dia Cikgu. Sekejap. Lanjut. Cikgu lanjut pelajaran ke luar ke peringkat master. Alhamdulillah nampak. Eli pun baru belajar hari ni dah boleh ingat, apatah lagi murid-murid mesti dah boleh ingat. InsyaAllah. Jangan abaikan topik ni. Okey, dapatlah pengagihan pekerja secara berkesan. Okey, soalan yang ketiga Eli. Baik. Soalan ketiga ada baki 2 orang lagi kan? Siapa dia? Iaitu Akilah dan Safia. Okey, Akilah dan Safia. Dengar soalan ni. Mengapakah pengurusan sumber manusia
perlu diberi latihan yang mencukupi. Diberi latihan yang mencukupi. So, A. meningkatkan minat pekerja, B. membangunkan potensi pekerja, C. mengekalkan kesetiaan pekerja, D. menghargai sumbangan pekerja. Kamu rasa apakah jawapan yang sesuai dengan soalan ini? 5 saat. Jawab sekarang. Siapa tu? Akilah dan Safia. Safia. Okey, Akilah B. Safia pun B Safia juga. B. Alhamdulillah didengar juga apa benda yang cikgu dah ajar diterangkan. Betul. Membangunkan potensi pekerja. Macam tadilah yang soalan tanya Ellie macam mana Ellie pergi latihan. Betul. Kan untuk membangunkan kemahiran ataupun potensi yang ada kan. Ya. Alhamdulillah murid-murid boleh jawab. Okey, ada satu lagi soalan objektif. Oh, ada satu lagi tinggal. Soalan objektif ni sebab semua orang dah jawab kan. Okey, yang ni kita nak semua murid angkat jawapan. Wah, secara serentak. Serentaklah tu. Okey, boleh? Angkat jawapan boleh Soalannya cikgu? Okey, soalannya. Okey, dengar soalannya. Kak Ellie bacakan untuk murid-murid. Okey. Okey. Soalannya adalah, boleh saya bacakan? Bacakan. Okey. Gambar berikut berkaitan dengan peranan pengurusan sumber manusia. Apakah kesan yang berlaku sekiranya amalan ini tidak dipraktikkan oleh pekerja dalam organisasi perniagaan? Tadi kan Safia sebut bahasa Jepun dengan Bahasa Melayu tu. 5S kan? Inilah dia. Shitsuke, Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu. Dan juga, okey. Jadi kita nak tahu kesannya. Berlakunya sekiranya Kalau amalan ini ikut tidak dipraktikkan. Soalan ni kiranya arah sederhana lah. Dia Baik. tak tanya berkaitan gambar ni. Dia tanya kesan jika tak melaksanakan. Kita nak tengok soalan jawapan yang diangkat oleh murid-murid kita, cikgu. Boleh dia fikir sekejap apa jawapan yang sesuai. Okey, semua boleh angkat jawapan. Okey, baik. Syafika jawab A. Tok, Akilah, Ainur, Safia dan Laili. Semua jawab A, cikgu. Semua jawab A. Budaya. Ini tadi 5S berkaitan pemantapan budaya profesional. Baik. So, apabila benda ni tak dilakukan, jawapannya ialah mewujudkan budaya yang tidak beretika. mewujudkan budaya yang tidak beretika. Betul semua. Tahniah. Untuk pengetahuan Ellie, murid-murid yang pilih ni memang murid-murid harapan sekolah lah untuk dapatkan A. Baik. Dan cara menjawab tu saya rasa boleh diteruskanlah untuk peringkat percubaan SPM dan SPM sebenar tu nantilah. InsyaAllah. Saya harap betul. Setakat ni betul semua kan? Calon-calon murid-murid cemerlang ni. Dan murid-murid di rumah pun cemerlang. Cuma tak berkesempatan untuk datang ke sini kan? Betul. Okey. Boleh saya tanya soalan lagi? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, soalan seterusnya. Kertas 2. Saya nak tanya soalan kertas 2 pula ni. Okey, kertas 2. Okey, tengok pada soalan ni. Pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan mempunyai peranan yang tertentu. Jelaskan peranan yang berikut. Wow. Yang pertama, membentuk persekitaran kerja. Murid-murid perlu jelas, Ellie. Ini ialah jelaskan. Baik. Kalau jelaskan, kena tengok jumlah markah tu berapa. 3 Jadi kalau markahnya 3, dia mesti dia menjelaskan 3 jawapan. Untuk dia layak dapat 3 markah. Tapi murid-murid, saya galakkan untuk menulis lebih daripada kehendak markah. So kalau jadi kalau markahnya 3, kalau murid tahu lebih 3, 4 ke 5, tulis je. Sebab memang tak ada telak markah punya. Tapi ada kelebihan jika jawapannya berulang, adalah kelebihan. Ini kita minta jawapan je lah. Kita minta sebab ada 6 markah sini. Boleh? Setiap seorang bagi satu jawapan lah. Kita Boleh, tanya cikgu. nak bagi jawapan yang mana. Tu Syafika. awal Syafika angkat Bagus, tangan. Syafika nak bagi jawapan yang mana? Yang membentuk persekitaran kerja. Okey, apa awak jawab? Okey, dapat meningkatkan motivasi setiap pekerja. Dapat meningkatkan motivasi pekerja. Okey, kita simpan dulu. Terima kasih. Next. Seterusnya. Siapa lagi nak jawab soalan 1 ni? Ainur. Ainur dulu. Okey, mengurangkan tekanan kerja. Mengurangkan tekanan kerja. Okey, yang kedua. Yang ketiga tadi siapa Akilah. tadi angkat? Akilah tadi angkat tangan. Mewujudkan persekitaran yang selesa. Mewujudkan persekitaran yang selesa ataupun kondusif. Kita tengok jawapan. Ada ke jawapan-jawapan tadi? Mewujudkan persekitaran selesa, betul. Persekitaran selesa. Okey, ada selesa kat sini. Mengurangkan tekanan kerja. Mengurangkan tekanan kerja. Ada. Apa lagi satu tadi? Tadi apa tadi? Siapa tadi Yang pertama tadi Syafika sebut apa? Syafika jawab apa tadi? Meningkatkan motivasi pekerja. Okey, meningkatkan motivasi. Nampak? Dalam pilihan jawapan ada
4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi 3 daripadanya betul lah. Betul. Dah diberikan. Okey, alhamdulillah dapat 3 markah untuk 3 murid kat sini. Okey. Satu lagi soalan tadi tu. Okey, soalan tadi menggalakkan kreativiti dan inovasi. Okey, siapa nak bagi jawapan dulu? Siapa Oh, tu? saya nampak Laili. Safia angkat. Safia, Laili. Safia angkat tangan dulu. Okey, sabar. Semangatlah. Bagus. Okey, silakan. Okey, memantapkan pencapaian organisasi. Okey, memantapkan pencapaian organisasi. Okey, yang kedua. Safia, siapa tadi? Laili. Laili. Menggalakkan pembangunan bakat pekerja. Menggalakkan pembangunan bakat. Pekerja dan Tok. Tok. Penciptaan produk sesuatu produk baru. Penciptaan suatu produk yang baru disebut balik kreativiti ni. Okey, kita nak jawapan. Baik. Mencipta produk yang baru. Jawapan Zingying. Lagi membangunkan bakat pekerja. Siapa ni jawapan tadi? Laili ke? Seterusnya Safia tadi apa jawapan? Safia memantapkan pencapaian organisasi. Okey, Wah, ada. Hebat. Ada dalam pilihan jawapan semuanya. Okey, baik. Kita dah dapat jawapan daripada ke-6 murid-murid kita, cikgu. Sangat baik, sangat bagus. Bijak sekali. Jadi kita nak berehat seketika. Boleh, Li. Selepas ini, cikgu akan kongsikan apa? Rumusan keseluruhan apa yang kita pelajari hari ini. Baik. Kalau tak nak daripada saya pun, tanya murid-murid pun boleh. Baik, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Teruskan menonton. KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Hamzi. Baik, Cikgu, kalau tadi kita dah belajar menguasai kertas peperiksaan SPM untuk mata pelajaran perniagaan ni, Cikgu. Jadi secara keseluruhannya, apa yang Cikgu boleh terangkan atau rungkaikan kepada murid-murid di rumah terutamanya? Okay, jadi berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, saya harap murid-murid di rumah dapat membezakan dari sudut definisi pengurusan sumber manusia diikuti dengan kepentingan pengurusan sumber manusia dan peranan-peranan sumber manusia. Sebab dalam bab ini, murid lepas ni perlu tahu lagi berkaitan aspek pengelolaan, sistem penggajian yang ada dalam topik ni. Jadi apa yang kita pelajari hari ini termasuk juga dengan kemahiran kebolehkerjaan. Semua topik ini pada masa sekarang ni, murid sekarang tengah sibuk buat kerja khusus tau. Kerja khusus kertas 3. Yang mana kertas 3 ni memberi 20 markah, carry markah untuk dibawa kepada SPM tu nanti. Secara virtual ke, Cikgu? Bukan, dia memang sedang buat di rumah. Kertas 3 ni, dalam kertas 3 tu perlu tentukan berapa pekerja, berapa gaji yang dibayar, apakah insentif yang diberikan. Jadi murid-murid memang sedang buat sehingga lebih kurang sampai bulan 10. Berapa lama tu masa tu? 3 bulan. Daripada Ogos, September, Oktober. Dan saya harap murid-murid di rumah untuk dapatkan kertas 3 ni markah yang sebaiknya, cubalah dapatkan ikut apa yang soalan minta dan dengar apa yang cikgu minta kamu buat. Daripada situ, pengurusan sumber manusia dapat kaitkan terus dengan topik ini. Baik, itu adalah rumusan daripada cikgu dan sekarang ni kita nak dengar daripada 2 orang murid cikgu sendiri boleh, Li. Untuk rumuskan terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Baik, saya nak minta, saya boleh minta ke cikgu? Okeylah, Li, minta lah. Saya minta satu, cikgu minta satu lah ya? Okey. Saya nak minta Safia lah buat rumusan. Boleh Safia? Boleh. Okey, silakan. Okey. Alhamdulillah hari ini saya dapat belajar tentang pengurusan sumber manusia ni dengan lebih jelas lagi lah. Sebab pengurusan sumber manusia ni memang dia akan berkaitan untuk kita bekerja di alam pekerjaan nanti. Terima kasih Safia. Okey, terima kasih Safia. Seterusnya, kita minta wakil daripada Raja Jumaat lah. Sebelum saya panggil, ada sesiapa nak jawab daripada Raja Jumaat? Tak nak saya panggil. Nampak Akilah macam sedih ya, tak panggil nama dia. Akilah, apa yang kamu dapat dalam sesi kita hari ini?
Saya dapat tahu betapa pentingnya pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi itu. Okey, jadi saya harap penghasilan kerja khusus nanti bahagian sumber manusia pekerja tu boleh ditulis dengan baik ya Akilah ya. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hamzi. Ya, sama. Dan juga murid-murid daripada 3 buah sekolah ni yang sama-sama belajar dan juga sama-sama menguasai bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan untuk mata pelajaran perniagaan pada hari ini dalam Sukses SPM 2021. Itu sahaja yang dapat kita kongsikan. Betul. Terima kasih kerana menonton. Kepada adik-adik di rumah, harapnya apa yang dikongsikan oleh cikgu dapat manfaat dan diselami oleh adik-adik untuk SPM pada tahun ini, insya-Allah. Baik. SPM tahun depan Eliau. SPM sebut 2021 tapi 2021 bila? tahun depan ke Mac tahun depan. 2022. Baik. Kak Eli ucapkan good luck dan semoga berjaya pada adik-adik juga. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Akmal Nazri untuk mata pelajaran produksi reka tanda. Jadi teruskan menonton Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM. Perniagaan adalah satu mata pelajaran elektif yang berkonsepkan ilmu keusahawanan kepada setiap pelajar yang mengambil mata pelajaran tersebut di dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dengan mengambil mata pelajaran perniagaan juga, pelajar dapat mengaplikasikan semua bab yang telah dipelajari ke dalam dunia perniagaan pada masa hadapan. Anda tidak akan rugi mengambil mata pelajaran perniagaan. Perniagaan is the best. Hai semua pelajar perniagaan. Bab 1 tingkatan 5 ini kita akan belajar berkenaan dengan pengurusan sumber manusia. Secara keseluruhannya, bab ini adalah berkenaan dengan aspek pengelolaan sumber manusia, penggajian, kebolehkerjaan dan juga struktur organisasi. Bab ini mudah dikuasai oleh pelajar kerana ianya ada kaitan dengan kerja khusus yang dilakukan oleh pelajar tingkatan 5. Bab ini juga adalah bab yang akan membantu pelajar untuk mengurus sumber manusia dalam organisasi dengan lebih cekap dan berkesan di masa hadapan. Akhir kata, cikgu doakan kejayaan untuk semua pelajar SPM ini.